tentang usul ke-56. Habis dah perbahasan kita tentang Khadir melalui 4 usul yang tersebut sebelum ini. Habis, alhamdulillah, hari ini kita akan bincangkan tentang usul yang lain pula. Sedikit sebanyak ada juga kaitan dengan perbincangan tentang Khadir sebelum ini, tetapi ia sedikit saja ya. Nota tadi dah dapat ke nota ni? Dapat dah Maulana. Dapat. Dapat. Cuma di situ saya tak sempat baiki tulisan-tulisan ringkas itu. Tak sempat. Tak apalah. Dengan saya ni boleh nampak ke tidak ni yang saya tunjuk ni? Nampak. Nampak. Tak apa. Ini dah saya baiki sedikit lah, insyaAllah. Usul ke-56, riwayat-riwayat sama ada berupa hadis atau asar yang menyebutkan tentang qutb atau jamaknya aqtab, ghauth atau jamaknya aghwath, nujaba, nuqaba, autad, usub, khatamul awliya dan sebagainya, dan lain-lain gelaran para wali yang tersebar dengan meluas di kalangan ahli sufi, tidak ada satu pun sahih. Itu bendanya. Jadi istilah-istilah itu, gelaran-gelaran itu, pangkat-pangkat kewalian yang masyhur di kalangan orang-orang sufi itu sebenarnya kalau dilihat kepada hadis tidak ada asasnya. Itu adalah istilah-istilah yang dibuat kemudian. Adapun perkaitannya dengan hadis, kalau kita nak kata puncanya daripada hadis yang sahih, maka tidak ada. Kalau hadis yang tidak sahih itu adalah boleh dikatakan semuanya maudhu' atau dhaif sangat, kecuali hadis tentang abdal. Hadis tentang abdal, jamak badal, jamak kepada badal, jamaknya abdal. Kerana ada antaranya dikatakan sahih atau hasan oleh sesetengah ahlul hadis. Sesetengah ahlul hadis mengatakan ia sahih ataupun hasan. Mana tidak dhaif lah. Bagaimanapun hadis-hadis atau asar-asar tentang abdal juga kebanyakannya tidak sahih dan tidak juga hasan. Malah dhaif sangat atau maudhu' sahaja. Memang ada perbezaan pendapat ulama di situ berkenaan dengan abdal, istilah abdal ataupun perkataan abdal di dalam hadis-hadis itu. Ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Tetapi banyak daripada yang sahih itu tak banyak, 1 atau 2 sahaja. Yang banyak-banyak lagi menyebutkan abdal itu tidak sahih. Bahkan yang maudhu' pun banyak juga. Daripada perbincangan akan datang, insya-Allah kita akan dapat tahu kedudukannya. Malah yang dikatakan sahih atau hasan, 1-2 yang dikatakan sahih dan hasan itu pun sebenarnya tidak sepakat lagi para ulama hadis tentang kesahihan atau tentang hasannya itu. Tidak sepakat. Bahkan antara mereka ramai juga yang berpendapat itu pun tidak sahih sebenarnya. Itu pun tidak sahih sebenarnya. Jadi keadaannya sama seperti hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban kan. Malam nisfu Sya'ban itu dikatakan ada kelebihan, banyaklah hadis-hadisnya. Bahkan ada yang mengatakan ia bertaraf hasan pun ada. Tetapi bagi saya tidak setujulah dengan pendapat itu. Sebenarnya tidak ada satu pun yang sahih, itu pun. Syekh Albani ada menyebutkan bertaraf hasan, bahkan sahih. Hadis adalah 1-2 hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu. Tetapi yang sebenarnya kalau diteliti betul-betul, sebenarnya tidak ada. Yang itu pun berilat sebenarnya. Ma'lul juga. Sama juga dengan hadis abdal ini kalau ada. Yang lain-lain itu sebenarnya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Jadi itu hanya semata-mata berdasarkan pandangan
dan istilah yang terpakai di kalangan satu golongan sahaja daripada umat Islam, iaitu golongan Sufi. Dan kalau kita terima hadis abdal itu berdasarkan ataupun menurut setengah-setengah ulama hadis, maka abdal itu tidaklah terpakai dengan makna yang dipakai di kalangan ahli Sufi juga. Tak boleh pakai juga begitu. Kalau kita terima hadis itu sebagai sahih atau hasan, hadis yang menyebutkan tentang abdal itu, tidak boleh juga kita pakai perkataan itu dengan makna istilahi. Menurut istilah Sufi, tak boleh. Itu tak betul. Kita hanya boleh memakainya dengan makna lughawinya sahaja. Yang mana lughawinya dari segi makna, dari sudut bahasanya itu adalah beberapa makna yang sesuai, yang tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Kalau kita pakai dengan makna istilahi, menurut istilah orang-orang Sufi, dia akan bercanggah juga dengan hadis-hadis yang lain. Dengan itu, tidak boleh lagi dianggap sebagai sahih atau hasan. Dengan itu. Kalau nak terima juga, maka abdal itu seharusnya dipakai dengan makna lughawinya semata-mata, bukan dengan makna istilahinya. Itulah secara kasarnya gambaran umum tentang hadis-hadis yang memuatkan gelaran-gelaran yang kemudiannya dipakai dengan meluas di kalangan orang-orang Sufi di dalam hadis-hadis. Baik. Jadi dalam hadisnya, itu kita boleh tengok. Di bawah ini dikemukakan 3 contoh daripadanya. Contoh pertama. Ini riwayat daripada Ali. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil abdal. Ini kan ada perkataan abdal ini. Qala hum 60 rajulan. Qultu ya Rasulullah jallihim li. Qala laysu بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتنعمين لم ينالوا ما نالوه بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم إنهم يا علي في أمتي أقل من الكبريت الأحمر. Itu hadisnya. Dalam ni ada sebut abdal. Bermakna satu istilah di kalangan orang Sufi itu ada di dalam hadis. Makna ada asasnya, ada asalnya. Mungkin orang berkata begitu. Bagi kita yang belajar hadis, sepatutnya kena ada jawapan lah. Bahawa ini hadis tidak sahih sebagaimana kita akan bincangkan akan datang. Bermaksud kata Ali, saya tak sebut dah sanad itu, saya tak sebut dah, cuma saya garis saja tempat-tempat di bawah nama-nama yang berkenaan itu. Kata Ali, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang abdal. Bermakna ini hadis ini didakwa sebagai hadis marfu'. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka 60 orang. Jadi wali abdal ni makna wali lah, wali abdal. Mereka 60 orang. Aku bertanya seterusnya, wahai Rasulullah, perjelaskanlah kepadaku tentang mereka. Aku berkata seterusnya, wahai Rasulullah, perjelaskanlah kepadaku tentang mereka. Baginda menjelaskan, mereka tidak melampau. Itu antara sifatnya, ciri-cirinya. Tidak melakukan perkara baharu dalam agama dan tidak bermewah-mewah. Mereka tidak mencapai kedudukan yang dicapai mereka dengan banyak berpuasa, bersalat dan bersedekah. Sebaliknya dengan kemurahan jiwa, kesejahteraan hati dan kejujuran terhadap pemerintah-pemerintah. Sesungguhnya mereka, wahai Ali, di kalangan umatku lebih sedikit daripada belerang merah. Lebih sedikit daripada
belerang merah. Itulah hadisnya yang dikatakan hadis itu tentang abdal. Ini contoh yang pertama. Sebenarnya perlu diingat ya, 99 usul dirayah ni mengumpulkan hadis-hadis maudhu' dalam kelompok ya. Maknanya hadis-hadis berkenaan dengan sesuatu perkara itu ada banyak. Cuma saya pilih daripadanya 3 biasanya. Kadang-kadang itu ada 4 sebagai contoh. Tetapi jangan diingat 3 atau 4 itu sahaja hadisnya. Ada banyak lagi yang lain. Sebagai panduan mudah, bila kita ceritakan tentang sesuatu usul, bermakna hadis-hadis yang berkenaan dengan usul itu terkaitlah. Semuanya berkenaan. Jangan ingat yang dikemukakan itu sahaja. Kalau satu saja hadis dan tidak boleh kita buat sebagai usul, itu tidak dibincangkan di dalam nota ataupun buku ini. Sebab jilid pertamanya insya-Allah tak lama lagi akan keluar sebab sudah dalam proses cetak. Dalam tu sudah lepas dan 40 usul. Jadi 40 usul bila sebut begitu makna hadis-hadis di bawahnya itu ada banyak. Kalau yang satu saja itu saya tak sebut. Kalau tak ada banyak lah. Misalnya contoh hadis maudhu' yang kira-kiranya ada satu saja. Tidak boleh kita buat sebagai usul lah. Hanya kita kena ingat sajalah itu. Misalnya at-tumbak syajarun ma'lum nabata min bauli iblis. Contohnya. Tembakau adalah satu tumbuhan yang maklum. Semua orang tahu. Ia tumbuh hasil daripada kencing iblis. Hasil daripada air kencing iblis. Tembakau yang merupakan asas, bahan asas bagi rokok tu. Itu tembakau. Itu dalam hadis tak ada banyak sebenarnya. Hadis maudhu' pun ada satu gitu je, mungkin 2 pun susah nak dapat. Walaupun tembakau tu tidak elok, tak baik, tak bagus, tapi bukan bermakna kalau ada hadis yang menunjukkan keburukannya kita nak guna, nak jadikan sebagai bukti bahawa itu menunjukkan tembakau itu tak bagus sebab ia hasil daripada kencing iblis. Tak boleh kita orang yang belajar hadis buat begitu. Yang maudhu' tetap maudhu' lah, walaupun kita kata tembakau itu tak bagus, tapi itu maudhu', tidak sahih. Jadi kita tidak boleh buat usul. Misalnya usul yang keberapa, hadis-hadis atau riwayat-riwayat berkenaan dengan tembakau, semuanya maudhu', tak boleh. Sebab dia tak ada banyak. Yang kita buat usul ni di bawahnya ada banyak. Itu perlu diingat. Perlu sekali diingat apabila membaca, apabila mengikuti kuliah usul dirayah kita ini. Jadi rujukannya kalau nak tengok riwayat tadi, contoh pertama tadi di mana adanya satu Ibnu Abid Dunya, Kitabul Awliya. Dengan saya sebut di sini dengan muka surat, kalau ada jilid sebut jilid semuanya. Al-Khallal Karamat Al-Awliya, As-Suyuti Al-Hawi Lil Fatawi. Di dalam buku khususnya dia masuk dalam kitab ni juga, Al-Hawi Lil Fatawi. Kalau peserta-peserta kita nak tengok kitab itu, menarik kitab itu. Saya boleh tunjukkan. Ini kitab yang menjadi rujukan saya juga dalam menyusun usul ini. Ini antaranya, cuba kita tengok ni. Satu risalah oleh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Khabarud Dal ala wujudil qutb wal autad wal nujaba wal abdal. Al-Khabarud ini kitabnya. Dalam ni dia kumpulkan tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang abdal. Kebanyakannya itu dia sebut adanya kutub, autad dan nujabat ini tak ada banyak sebenarnya. Tak ada pun, setengah-setengah. Yang adanya tentang abdal ini, itu banyak. Yang lain-lain kalau nujabat tu ada sedikit-sedikit saja ada. Tetapi hadis-hadisnya dia sepakati sebagai maudhu'.
Dia hanya ni sebagai satu juzuk dalam kitab-kitab hadis. Kitab yang seumpama ini dipanggil juzuk, iaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat berkenaan dengan sesuatu perkara. Jadi kitab ni mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan gelaran para wali itu. Abdal, Nujaba, Autad, Aqtab, Kutub dan sebagainya itu perbincangannya. Ini satu terbitan di terbitan Maktabah Al-Qahirah. Saya ada 2 PDF-nya, satu lagi ni. Kitab yang sama, tapi cetakan lain. Cetakan Darul Bairuti lain. Mana pentahqiq dia pun lain. Kitabnya sama. Kitab ini sebenarnya terkandung di dalam Al-Hawi lil Fatawi karangan As-Suyuti. Risalah ini ada termasuk di dalam kitab itu juga. Jadi bila saya sebut di sini Al-Hawi lil Fatawi, maksudnya kitab itulah, risalah itu yang dicantumkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Kalau kitab yang betul-betul nama dia tu namanya Al-Khabarud Dal tadilah. Ibnul Adim Bughyatut Talab fi Tarikhi Halab. Dalam tu pun ada sebut juga. Kemudian dalam perbincangan ulama dalam kitab-kitab lain itu banyak sekali lah. Kalau nak kira sebagai punca ataupun rujukan utamanya, inilah kitab-kitabnya. Adapun perbahasan ulama, kritikan ulama tentangnya itu memang adalah di dalam kitab-kitab lain lagi. Baik. Komentar. 1. Contoh pertama di atas dikemukakan dengan sanad dan lafaz riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Awliya. Di dalam sanadnya terdapat beberapa orang perawi bermasalah. Yang paling teruk daripadanya ialah Mujashih bin Amr. Ini kan yang saya gariskan, Mujashih bin Amr. Ini yang saya kemukakan ini adalah daripada kitab Al-Awliya karangan Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya ni dia banyak menulis ajza. Ajza, mana hadis-hadis tentang topik-topik tertentu. Dia banyak menulis, mana risalah-risalah kecil itulah, banyaklah tajuk-tajuknya. Salah satunya ialah kitab Al-Awliya. Dia ada sanadnya, dengan sanad dia. Ini sanad dia daripada Ali. Kitab ini kalau kita nak tengok, boleh kita tengok dalam Syamilah pun ada. Ini kan kalau kita perhatikan, cuba tengok ni. Sebagai contohnya saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau nak tengok sini ya, sekejap. Kita tengok dalam Syamilah. Dalam Syamilah pun ada. Ni kita cari di sini. Tulis sedikit. Lepas tu cari di sini Al-Awliya. Al-Awliya. Di sini ada. Al-Awliya libni Abi Dunya. Kita ambil satu. Tapi bukan ada dalam kitab ni saja, dalam kitab lain pun ada. Cuma saya pilih ini. Misalnya dalam Karamat Al-Awliya. Karangan Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Al-Awliya ni di bawah dia tulis. Muka surat 12. Karangan Ibnu Abi Dunya, ini sanadnya. Yang saya kemukakan tadi di sini, ini asasnya. Dalam Karamat Al-Awliya oleh Al-Khallal ada juga di sini duduknya. Iaitu hadis yang ke-14. Muka surat 6. Ini semua dipanggil ajza. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Syamilah ni, dia duduk di sini. Sama kalau Karamat Al-Awliya ni termasuk dalam makhtutat hadithiyah. Ini manuskrip lagi, dalam bentuk manuskrip lagi. Ini kutub Ibnu Abi Dunya, kitab-kitab Ibnu Abi Dunya. Yang mana sebenarnya ia termasuk di dalam ni sebenarnya. Cuba tengok ni. Mutun hadis al-ajza al-hadithiyah, ajza. Al-ajza al-hadithiyah. Mutun hadis ni dia berupa kitab besar, dia mengandung macam-macam bab, macam-macam topik. Tapi kalau ajza hadithiyah ini, dia membincangkan tentang sesuatu perkara saja.
Sebanyak mana hadis yang ada tak kira lah sahih ke, dhaif ke, maudhu' sekalipun dikumpulkan di dalam kitab itu, dipanggil juz'u. Seperti kitab Imam Bukhari, Juz'u Raf'il Yadain. Itu kitab khusus, risalah, biasanya risalah, dia tidak tebal. Yang membincangkan tentang angkat tangan semasa bersolat. Ketika mana kita angkat tangan? Imam Bukhari ada tulis satu juz'u, namanya Juz'u Raf'il Yadain. Ketika mula-mula takbiratul ihram ke Allahu Akbar, angkat. Ketika nak rokok dan sebagainya, dia kumpulkan semua hadis. Hadis yang maudhu' pun ada. Jadi jangan ingat Bukhari mesti sahih semua. Dah, itu bukan kitab sahih Bukhari. Itu kitab lain. Kitab lain tidak ada syarat tu. Jadi kita akan bertemulah yang maudhu' sekalipun. Juz'u al-qira'ah khalfal imam, misalnya. Juz'ul qira'ah khalfal imam. Juz'u makna kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang membaca di belakang imam. Kalau dalam sembahyang jemaah, makmum itu kena baca apa? Adakah wajib baca Fatihah atau surah dan sebagainya? Yang mana? Apa yang wajib dibaca? Apa yang dibaca oleh makmum dalam solat? Itu dipanggil ajza. Jadi kalau dalam syamilah ni, kalau kita nak cari sinilah al-ajza al-hadithiyah. Macam tadi al-awliya tadi, dia termasuk dalam ajza ni. Dia termasuk dalam ajza ni. Cuma dalam syamilah yang ada dengan saya ni, dia ada juga kutub Ibnu Abid Dunya. Kutub Ibnu Abid Dunya tu sebenarnya itulah ajza tadilah. Ini kitabnya. Ni hadisnya. Komentar. Ni yang saya kemukakan dengan sanad begini sebab dalam kitab lain mungkin sanadnya lain. Tetapi kalau kita perhatikan di atas dia mesti ada orang-orang ni jugalah. Cuma kalau berbeza pun di peringkat bawah tu. Kalau pengarang tu orang kemudian lagi panjang sanadnya. Kalau pengarang tu di abad-abad awal Islam, maka sanadnya tidak banyak lah. Kalau kita tengok di sini Ibnu Abid Dunya Al-Awliya ni, kita tengok di sini. Ni Al-Awliya. Dia tahun berapa, boleh kita tengok di sini. 281 Hijrah. Meninggalnya Ibnu Abid Dunya. Maknanya peringkat awal lagi ni. Peringkat awal lagi ni. Kalau nak kira ni termasuk dalam mutaqaddimin lagi, mengikut setengah-setengah orang tu, dia kata masih mutaqaddimin lagi. Kalau 281 ni, tetapi di hujung mutaqaddimin lah. Maknanya lama dah dalam kitab ni dah ada cerita ni, hadis ini. Jadi sanad dia tidak begitu banyak lah. Kalau kita tengok ni tak walaupun begitu dah banyak juga sampai kepada Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Antara pengarang dengan Rasulullah SAW sudah ada 8 dah. Perawi-perawi dia tu di tengah tu. Sedangkan kalau kita tengok pengarang-pengarang kitab-kitab utama hadis yang besar-besar tu, mereka awal lagi, sedikit lagi. Imam Bukhari sanadnya yang paling tinggi 3 orang saja. Di antara dia dengan Rasulullah SAW hanya 3 orang. Itu dipanggil thulathiyah. Kalau 4, 5 orang tu ramai. Banyaklah hadis tu. Ini asasnya. Dalam 2 kitab ni ada. Dan dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Yang paling teruk daripadanya ialah Mujashir bin Amr. Dia adalah salah seorang pendusta besar. Mujashir bin Amr ini adalah salah seorang pendusta besar. Bila ada dalam sanad sesuatu hadis itu pendusta besar, dengan sendirinya kita dapat buat keputusan bahawa hadis itu maudhu'. Hadis itu maudhu'. Tapi kadang-kadang ada juga yang pendusta besar riwayatkan itu, riwayat yang sama diriwayatkan oleh orang lain, orang-orang yang baik-baik. Kalau macam tu tidak maudhu' sebab dia ada lagi orang lain. Tapi kalau dia saja ada, hanya daripada riwayat dia, itu tentu dah jadi hadis maudhu'. Kalau sanad dia tu sanad hadis maudhu' lah. Matan dia tu belum tentu lagi. Tengoklah
Kalau ada orang lain yang baik-baik perawi sahih yang meriwayatkannya juga, jadi berdasarkan saluran di perawi-perawi yang kuat-kuat, yang baik-baik itu, ya boleh jadi sahih. Tetapi sanad yang ada pendusta besar ni tentu dah sanad hadis maudhu' lah kira-kiranya. Kata Ibnu Hibban, dia salah seorang yang mereka hadis atas nama perawi-perawi thiqat. Teruk dia ni. Dia reka hadis, kemudian dia kaitkan dengan perawi-perawi thiqat, perawi-perawi yang dipercayai. Menyebabkan jadi bercelaru. Dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada mereka. Jadi tercemarlah nama perawi-perawi yang baik-baik itu dengan sebab dia. Tetapi oleh kerana ada pengkaji-pengkaji, ulama-ulama rijal hadis, ulama jarh dan ta'dil, mereka tahu perawi-perawi yang baik-baik itu tak ada kena-mengenanya. Saja dikaitkan nama mereka, diguna nama mereka saja oleh perawi-perawi yang bermasalah seperti ini. Dia meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada mereka. Tidak halal menyebut riwayatnya di dalam kitab-kitab kecuali untuk mengkritiknya, dan tidak halal meriwayatkan hadis daripadanya melainkan untuk iktibar orang-orang yang ahli. Itu kata dia. Kata Ibnu Hibban tentang Mujashih bin Amr. Jadi kalau begitu teruk sangatlah, macam kita ni, kita kemukakan riwayat dia untuk nak bahas, untuk nak bincang, itu tak apalah. Kalau tidak, berdosa, haram maksudnya bagi Ibnu Hibban sebarkan hadisnya. Sebab apa? Hadis ini adalah hadis maudhu'. Bukan seorang dua tokoh ulama rijal mengatakan Mujashih seorang pendusta besar dan pereka hadis. Antara mereka ialah Yahya bin Ma'in, Al-Azdi, Ibnu Hibban dan Al-Zahabi. Jadi tidak seorang yang kata begini, bahkan ramai. Hanya kalau 3-4 orang tu dah ramai dah tu. Tokoh-tokoh dia bukan orang biasa. Yahya bin Ma'in ni bukan ulama biasa. Dia ni ulama rijal, tokoh rijal. Jadi kalau dia Ibnu Hibban apa kata, maknanya memang begitulah, kita kena pakai lah. Tak pakai juga jadi bahayalah, mengancam diri kita lah. Cari penyakit lah, cari penyakit. Kalau kita perhatikan, ini sajalah kita nak tengok, nak guna Syamilah ni. Kalau kita tengok Mujashih, ambil sinilah senang. Kita ambil di sini. Mujashih bin Amr. Mujashih bin Amr. Kita ambil satu kitab saja sudah memadai dah. Kalau nak ringkas lah anak muda. Kalau nak lebih lagi, kena cari banyak lagi lah kitab. Umpamanya dalam Mizanul I'tidal, kitab yang masyhur tentang perawi-perawi hadis yang bermasalah. Ini kitab karangan Imam Al-Zahabi. Kemudian orang kemudian ada buat zail pula, tambahan lah, macam lanjutan perbahasan Mizanul I'tidal ini. Kalau tak ada dalam Mizanul I'tidal itu, kita kena tengok di sini. Zail, dipanggil zail. Itu disusun oleh Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi, seorang ulama hadis yang besar. Baik, kita tengok Mujashih bin Amr. Ini keluar. Mujashih bin Amr an Ubaidillah bin Umar qala Ibnu Ma'in qad ra'aituhu ahadal kadzabin. Itu Yahya bin Ma'in kata. Ada salah seorang pendusta besar. Uqaili berkata hadithuhu munkar. Hadisnya munkar. Kemudian Imam Zahabi bawa salah satu hadis dia lah sebagai contoh. Riwayat dari dia daripada Anas secara marfu', rak'atan minal mutazawwij afdal min 70 rak'atan minal a'zab. Selalu orang-orang yang baca khutbah nikah tu dia baca yang ni. 2 rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang orang yang bujang, orang yang belum berkahwin, ataupun tidak berkahwin. Cuba tengok ni. Baqiyah daripada Mujashih bin Amr, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Secara marfu'. Ni antara hadis dia lah, banyaklah yang dikemukakan di sini. Imam Bukhari kata apa? Mujashih bin Amr, Abu Yusuf, munkar, majhul. Itu Imam Bukhari kata. Bila Imam Bukhari kata munkar, ini dia teruk dah, perawi itu sebenarnya teruk. Kemudian banyak lagi ni dia bawa contoh lah
riwayat Mujashi' ini. Qultu, kata Imam Zahabi, hadis tadi maudhu'. Mujashi' ni, Imam Zahabi kata dia ni perawi bagi kitab Al-Ahwal wal Qiyamah. Kitab ini terdiri daripada 2 juzuk. Setiap hadis di dalamnya maudhu', kata dia. Mujashi' meriwayatkan daripada Maisarah bin Abdi Rabbih, daripada Abdul Karim Al-Jazari, daripada Ibni Abbas, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibni Abbas. Cuba tengok ni, maknanya Imam Zahabi pun kata dia ni memang pendusta besar, periwayat hadis maudhu'. Jadi kalau ada pun di sini tentang abdal ini, Rasulullah, aku bertanya Rasulullah tentang abdal, tetapi riwayat ini tidak sahih. Itulah maksud kita kata dalam mana-mana riwayat yang ada sebut abdal ini boleh dikatakan semuanya lah, kecuali 1-2. Kalau tak kecuali pun, itu pun tak boleh pakai abdal dengan makna yang difaham oleh ahli-ahli sufi, kerana itu pun menyeleweng juga sebenarnya, jauh larinya. Kita kena pakai dengan makna bahasa Arab sajalah, abdal. Itu akan dijelaskan nanti apa maknanya dari sudut bahasa Arab, yang kalau kita guna tidak jadi salah. Dan memang pun di kalangan ulama salaf ada guna perkataan abdal ini, dan ini menunjukkan bagi mereka ada juga asasnya, asalnya hadis abdal ini. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 ada juga. Kalau tidak sahih pun hasan, paling tidak. Sebab apa? Mereka ada guna untuk ulama-ulama tertentu. Dia kata dia tu termasuk salah seorang abdal. Kalau tidak, mereka tak akan guna begitu. Menunjukkan abdal ini isyarat kepada seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang taat. Wali lah kita kata, wali abdal. Itu ada guna. Tetapi tidak dengan makna yang diterima oleh orang-orang sufi. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau menurut salaf, kalau menurut ulama salaf, bukan seperti yang difaham oleh orang-orang sufi itu. Nanti kita akan perjelaskan nanti. Baik. Yang ketiga, terdapat beberapa lagi saluran riwayat daripada Ali berhubung dengan abdal, tetapi tidak ada satu pun daripadanya sahih dan sabit. Ini cerita. Ada beberapa lagi. Bukan satu saja. Bukan itu satu saja yang ada. Ada beberapa lagi. Kalau kita tengok kitab tadi, Al-Khabarud Dal tadi, dalam tu pun dia ada kemukakan beberapa saluran riwayatnya. Tetapi tidak ada satu pun daripadanya yang sahih. Mungkin kita akan bertemu dengan pensyarah-pensyarah hadis kemudian, kalangan ulama mutaakhirin yang mengatakan sahih, bahkan sahih sekalipun, tetapi yang sebenarnya tidak begitu. Yang sebenarnya tidak begitu. Kalau dilihat, dikaji berdasarkan penilaian hadis betul, tidak begitu. Kalau diterima pun, maka macam saya sebut tadi, jangan dipakai seperti yang dipakai maknanya oleh ahli sufi. Itu jauh lagi melencongnya. Sebagai contoh ya, kita nak tengok ini kitab ni. Ini Al-Khabarud Dal. Di sini cuba tengok. Dia sebut berapa ramai ni sahabat-sahabat yang dikatakan telah meriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan daripada mereka. Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan ada beberapa ramai. Tapi tidak semestinya ramai sahabat ni terus boleh kita percaya ada asasnya. Hadis itu sahih, belum lagi. Tapi kalau orang biasa yang tak belajar hadis, pening dah ni. Kena ni pening. Banyak sampai begini sekali. Yang pertama hadis Umar. Dia sebut satu-satu dengan sanad yang lengkap. Yang kedua hadis Ali. Ini hadis Ali. Yang hadis Ali itu bermula daripada hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis saluran yang lain. Ibnu Asakir dalam tarikhnya sebut begini. Yang kelima, banyak. Dia ada banyak, beberapa banyak. Ini yang kita baca tadi, ada duduk di sini. Yang kita ambil contoh tadi, ada di sini. Jadi tidak semestinya hadis yang dikatakan maudhu' atau palsu itu kandungannya ataupun isi kandungannya, pengajaran yang terdapat di dalam hadis itu tidak bagus. Ada yang tidak salah, tidak ada apa yang salah, tapi dihukum maudhu' juga.
macam dalam riwayat ini, kalau tengok kepada sifat-sifat dia tu, apa yang salahnya, apa yang tak kenanya? Mereka tidak melampau, mereka tidak melakukan perkara baru, bukan ahli bid'ah, mereka tidak bermewah-mewah, itu betul. Tidak sadar apa yang salah. Dan mereka tidak mencapai kedudukan yang dicapai mereka dengan sebab banyak berpuasa, bersalat dan bersedekah. Betul, tak mestinya orang tu di sisi Allah kedudukannya tinggi dengan sebab sembahyang, puasa saja, tidak. Sebaliknya dengan kemurahan jiwa, kesejahteraan hati dan kejujuran terhadap pemerintah-pemerintah. Di mana salahnya? Kalau kita tengok di situ tidak ada salah. Jadi tidak semestinya hadis yang dikatakan maudhu' itu kandungannya juga salah. Dari segi penilaian agamanya tidak. Tak mesti salah. Tetapi kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, kita akan nampak di mana kelemahan. Di mana masalahnya. Kita akan nampak. Dan kita tidak boleh semata-mata terima kandungan hadis yang elok walaupun sanad dia tu maudhu'. Tak boleh. Tak boleh terima. Itu bukan cara ahlul hadis. Cara ahlul hadis mesti sanadnya sahih. Dan kandungannya dia pun elok, betul, tak bercanggah dengan agama. Agama yang sedia maklum berdasarkan daruriyatid din, maklum begitu ajaran agama. Dia tidak bercanggah. Kalau sanadnya sahih tapi bercanggah, tak boleh juga. Jadi tidak sahih juga. Ini sanad hadis elok tapi sanadnya tak elok, tidak jadi sahih juga. Tidak jadi sahih juga. Jadi kita sebab ini kalau kita terima lah, dia akan jadi macam kepercayaan ini. Macam kita kena percaya sentiasa ada ni seramai ni orang yang dipanggil abdal setiap masa. Kita kena percayalah, kalau tidak untuk apa ni? Untuk apa ni kita tahu. Bukan untuk fadail amal. Fadail amal apa? Tak ada amalan apa di sini. Di sini tidak ada apa-apa amalan yang kita dapat. Yang adanya ialah kita seharusnya percayalah. Kalau tidak, cerita tu tinggal cerita saja. Untuk apa diceritakan? Untuk kita pegang. Bila jadi pegangan, itu dah jadi akidah. Bila dah jadi akidah, tak boleh. Tak boleh hadis macam ni. Itu benarnya. Baik. Salah satu tanda kepalsuan hadis ini ialah ittirab pada matannya. Baik pada bilangan mereka, tempat tinggal mereka dan lain-lain. Di situ terletak. Kalau kita kaji, perhati dengan teliti, kita akan nampak. Bahagian tadi elok. Tak ada apalah kita kata yang menyalahi syariat. Apa yang disebut tadi, jujur terhadap pemerintah. Ya, bagus. An-nasihatu li'a'immatil muslimin. Itu ada dalam hadis yang sahih pun ada. Jujur terhadap pemerintah-pemerintah yang pemerintah Islam. Ada. Tetapi yang menunjukkan kepalsuan hadis ini di mana? Iaitu pada kalau sanad dia kita dah tengok dah tadi, Musyab Bujasyih ada. Di atas dia ada Ibnu Lahiyah. Itu pun perawi yang dhaif. Tapi kalau kita tengok matan dia, begitu juga. Dia bercanggah-canggah tu. Riwayat Ali sendiri tu ada berbeza-beza. Kenapa begitu? Baik. Satu. Di dalam riwayat contoh pertama, di atas jumlah mereka disebutkan 60 orang. Ini 60 orang disebut. Hum situna rajulan. 60 orang. Ini benda yang kita kena perhati ni. Kalau kita nak jadi pengkaji hadis lah, inilah benda yang kena perhati. Sedangkan di dalam riwayat yang dikemukakan sebagai contoh kedua pula, mereka dikatakan seramai 40 orang. Cuba kita tengok contoh kedua. Ini contoh kedua. Al-budala arba'una rajulan. Budala dalam setengah-setengah riwayat, al-abdal arba'una rajulan. 40 orang pula. Itu bercanggah tu. Itulah dipanggil ittirab, tidak tetapan, tidak konsisten hadis itu. Di dalam riwayat Ubadah bin As-Samit pula, di dalam kitab itu Al-Khabarud Dal itu pun ada juga, semua ada dia sebutkan. Riwayat Ubadah bin As-Samit pula disebutkan seramai 30 orang. Ini berdasarkan riwayat Musnad Imam Ahmad.
Dalam kitab tadi pun ada dia sebut. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad, yang kita kata ada tak sahih juga. Ya, banyak di dalam Musnad Ahmad itu. Bahkan yang maudhu' pun ada. Apa peliknya? Sesetengah orang sufi pula menukilkan hadis yang menyatakan mereka hanya 7 orang sahaja. Abdal itu. Ini dalam, misalnya di dalam Mirqa' Syarah Mishkat. Mulla Aliul Qari ada menukilkan pendapat orang sufi. Dan dia kata itu ada hadis. Hadis dikemukakan juga hadis 7 orang. Cuba tengok tu, 60, 40, 30, 7, bahkan ada 50 pun ada lagi. Apa ni semua ni? Kenapa tidak tetap? Kenapa tidak tetap? Mungkin kita kata pada masa ni 60, pada masa ni 40, itu takwilan. Takwilan saja. Sedangkan dia nak cerita setiap masa tu begitu. Kalau kata 40 orang lah setiap masa. Selama-lamanya. Begitu. Kalau kita kata pada masa ni dia 30 orang, dia kena ada bukti. Tak cukup sekadar andaian begitu, tak cukup. Ini tempatnya. Dia itu ittirab pada matan. Dalam menyebutkan bilangan mereka itu berbeza-beza. Yang mana satu yang betul? Kalau kita kata yang 40 itulah yang betul sebab itu lebih banyak, tak boleh jadi. Tak boleh. Sebab semuanya dhaif. Baru boleh kita terjihkan yang 40 itu kalau yang itu sahih. Kalau ia tidak sahih, yang 40 itu pun tidak sahih, bagaimana kita nak terjihkan? Tak ada jalan. Dia tetap ada ittirab tu, sifat ittirab tu tetap akan ada. Apabila kedudukan hadis-hadis itu lebih kurang sama saja. Baru hilang ittirab, maknanya kita boleh pakai yang ini, yang betul. Yang lain tu salah, tak betul. Atau kita terjihkan yang ini. Sebabnya boleh kita kata begitu kalau ia sahih. Masalahnya semua tidak sahih. Tidak sahih. Itu masalahnya. Jadi dengan sebab itu berlaku ittirab. Bila ittirab ini salah satu dalam usul hadis disebutkan hadis muttarib, itu hadis yang tidak sahih. Bahkan itu tanda dhaifnya hadis itu, tidak sahihnya hadis itu. Yang kedua, di dalam kebanyakan riwayat abdal disebut seramai 40 orang sahaja. Semua mereka laki-laki. Tetapi di dalam sesetengah riwayat pula disebutkan mereka 80 orang semuanya. 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Jadi macam mana ni? Jelas sebut laki-laki 40 dan 40 orang saja. Ni sebut 40 orang tu laki-laki, 40 orang lain pula perempuan pula. Di situ sudah bercanggah pula. Itulah yang dikatakan ittirab tu. Kenyataan ini terdapat di dalam riwayat Anas yang dikemukakan oleh Ad-Dailami di dalam musnadnya. Yang kata ada dua tu. Dan Hafiz Ibn Hajar di dalam Al-Qawlul Musaddad melalui saluran riwayat Al-Khallal dalam kitab Karamat Al-Awliya tadi. Setelah mengemukakannya, Hafiz Ibn Hajar berkata, di dalamnya terdapat beberapa orang perawi majhul. Mana tidak sahih juga. Ibnul Jauzi juga mengemukakan riwayat ini di dalam Al-Mawdu'atnya. Kalau Ibnul Jauzi masukkan dalam kitab Al-Mawdu'atnya, bermakna hadis itu maudhu' lah. Hadis itu maudhu'. Jadi sama ada yang ada yang 40 ataupun 80. 40 lelaki, 40 perempuan, itu semuanya tidak sahih. Jadi macam mana kita nak terjihkan? Bila tidak boleh terjih, dia tetap ittirab hadis itu. Tetap muttarib. Bila muttarib, mana tidak sahih lah. Yang ketiga, di dalam banyak riwayat, Syam disebutkan sebagai tempat tinggal abdal. Seramai 40 orang itu. Banyak riwayat sebutkan begitu. Tetapi di dalam sesetengah riwayat pula tersebut 22 orang sahaja daripada mereka tinggal di Syam. Sementara 18 lagi tinggal di Iraq. Sebagai contohnya, lihat saja riwayat yang dikemukakan sebagai contoh kedua nanti. Di sini disebut lain. Cuba kita tengok riwayat kedua. Tak payah pergi ke lain. Riwayat dua ni. Ni. Al-Budala arba'una rajulan.
Mana wali abdal itu 40 orang. 22 di Syam, 18 di Iraq. Cuba tengok ni. Kenapa begitu? Sedangkan dalam riwayat lain tak ada sebut begini, bagi-bagi begini, tak ada. Semuanya 40 tu di Syam. Kalau kita kata, oh dia duduk di Syam, dia pergi juga ke sana sini. Dan kalau begitu kenapa sebut gini? Tak payah sebut gini lah. Dan kalau tidak tetap, mungkin boleh di mana-mana. Di Malaysia pun boleh ada, di Indonesia pun boleh ada juga wali abdal. Apa masalahnya khususkan dengan Syam tu saja? Sebelum adanya Syam ni, Syam tu bukan kawasan yang mula-mula sekali Islam itu tersebar. Kemudian beberapa lama baru, sebelum itu tak ada ke wali abdal. Masalahnya di Mekah, di Madinah. Itu masalahnya. Itu sebab Imam Ibn Taymiyah pertikaikan hadis ni. Dia kata tak ada satu pun yang sahih. Cuba kita tengok di sini. Sebagai contoh aja baik. Di dalam sesetengah riwayat pula tidak tersebut langsung tempat menetap mereka. Tak sebut. Mereka boleh saja ada di mana-mana. Kalau macam tu lebih sesuai. Tetapi kenapa 40? Adakah setiap masa umat Islam ni 40 orang lebih? Berjuta-juta? Sekarang ni baru berjuta-juta. Ketika Nabi mula-mula sebarkan Islam tu berapa orang? Jadi tak adakah di kalangan mereka tu abdal? Itu timbul masalah. Timbul masalah kalau kita terima hadis ni. Kalau kita mengambil kira sebelum Nabi Muhammad lagilah ada Nabi itu berdakwah hanya 2 orang saja pengikutnya. Tak cukup 40, macam mana? Tak ada wali abdal lah. Kalau kira Nabi Muhammad sendiri pun, mula-mula Islam tu dia bukan terus 1,000. Tidak 1,000, beberapa orang saja. Jadi tak ada wali abdal lah pada ketika tu. Sedangkan sifat yang disebut tadi memang ada. Di kalangan tabi'in misalnya, berapa ramai? Di tempat lain yang mempunyai sifat-sifat yang sama, ciri-ciri yang sama. Kenapa tak boleh? Di situ saja ada tu, kenapa? Sebelum ni kita telah bincangkan dalam satu usul bahawa kelebihan sesuatu tempat itu secara tetap dan berkekalan sampai kiamat, itu tidak ada. Kalau ada, itu tanda hadis itu tidak sahih. Kan saya dah sebut dah sebelum ni. Saya sudah sebut, kita sudah ada satu usul dah. Kalau nak ada kelebihan yang tetap, Mekah, Madinah, itu Baitul Maqdis, itu ada. Tapi kalau yang lain-lain, itu bersifat sementara, bukan selama-lamanya, bukan sepanjang masa, setiap generasi, bukan begitu. Sedangkan hadis ini menampakkan setiap generasi sentiasa ada. Walaupun Bashar al-Assad memerintah, walaupun ayah dia Hafiz al-Assad memerintah, yang mana dia tu bukan Sunni pun, dan berapa ramai teruk-teruk, sekarang ni pejuang-pejuang Islam dibunuh ramai-ramai, ada lagi wali abdal di situ. Di lain lebih aman, lebih tenteram, lebih orang patuh kepada agama lagi daripada di situ. Tak ada wali abdal di tempat lain. Apa masalahnya? Ini jadi masalah. Sesoalnya satu kelebihan yang sepanjang masa sampai kiamat. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ni, abdal ini nampak sampai kiamat. Dan ini sudah bercanggah. Sedangkan usul tadi penting kita faham bahawa kelebihan sesuatu tempat secara berkekalan setiap generasi sampai kiamat itu tidak ada. Kalau ada, hanya sementara, hanya seketika sahaja. Begitu caranya nak fahamnya. Yang kelima, daripada gambaran sifat-sifat abdal yang disebut di dalam hadis-hadis mengenainya, dapatlah dikatakan mereka adalah orang-orang istimewa yang disayangi Allah. Kita panggil awliya illah. Cuma tentu sekali timbul kemusykilan bahawa apakah orang-orang istimewa yang disayangi Allah dengan sifat-sifat yang tersebut itu hanya ada di Syam sahaja? Macam saya sebut tadi lah. Sedangkan begitu, hanya ada di Syam saja. Sedangkan Syam itu tidak sentiasanya baik, tidak sentiasanya tenang. Mungkinlah di zaman sahabat dulu ada. Zaman Muawiyah kita katalah, di peringkat awal Muawiyah ada. Tetapi tak ada langsung ke di Iraq bersama-sama dengan Sayyidina Ali, wali abdal. Itu masalahnya pula. Sedangkan berapa ramai sahabat-sahabat bersama Sayyidina Ali. Dan Nabi SAW ada sebut
Puak-puak Khawarij ini akan diperangi oleh aulat ta'ifatain. Maknanya daripada dua golongan Islam, dia ni yang terbaik, yang lebih baik. Siapa? Iaitu golongan Sayyidina Ali yang memerangi Khawarij. Ada dalam hadis sebut begitu. Tiba-tiba di kalangan mereka tak ada abdal. Tak ada abdal. Yang ada di Syam saja. Ini tak masuk akal. Inilah usul dirayah. Usul dirayah menilai hadis dari sudut logik itu. Takkanlah di kalangan di Syam saja ada sahabatnya. Bersama Sayyidina Ali. Di Iraq pun ada sahabat juga. Kalau di kalangan tabi'in yang baik-baik ada bersama orang-orang Syam, di Iraq pun ada ramai juga. Bukan di Iraq saja. Ketika itu Mekah pun sudah berada di bawah kuasa Islam. Di Mekah pun ada berapa ramai. Di Madinah, kenapa tak ada di sana? Di Yaman, di Bahrain. Lebih awal lagi Islamnya daripada Syam itu. Tak ada abdal. Ini menjadi kemuskilan. Sedangkan sifat-sifat itu ada juga pada orang-orang di lain. Orang-orang di Malaysia pun ada, orang-orang di Indonesia pun ada, orang-orang di Thailand pun ada. Dia boleh ada di mana-mana. Apakah seramai itu sahaja mereka di setiap zaman atau generasi? Apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk sebagai wali abdal? Padahal pada mereka lah ada sifat-sifat tersebut itu dalam keadaan yang paling sempurna. Kalau diandaikan generasi sahabat juga dimaksudkan, maka adakah seramai itu sahaja para sahabat yang istimewa di sisi Allah sehingga diberikan gelaran khusus untuk mereka abdal? Sahabat ni ramai. Seramai itu saja. Jadi orang baik, yang terpilih, yang istimewa, yang dapat Nabi lahirkan, dapat Nabi didik, hanya seramai itu saja. Tak patut tu. Itu satu penghinaan terhadap sahabat-sahabat yang sekian ramai. Bukan 1,002. Beratus ribu. Jadi, semua tu tidak ada abdal. Seorang pun tak ada. Sebab apa? Tidak duduk di Syam. Semata-mata kerana tidak di Syam. Seolah-olahnya di Syam tu orang baik-baik saja. Kenapa begitu? Ini masalahnya. Terutamanya sahabat. Sahabat macam mana sahabat? Adakah tak termasuk? Kalau tak termasuk, kenapa tak termasuk? Sedangkan sifat-sifat itu ada juga pada mereka. Bahkan paling baik, paling sempurna. Yang keenam, andai kata para sahabat tidak dimaksudkan. Kita kata itu tak termasuk sahabat. Itu generasi kemudian. Mungkin kita kata begitu. Maka adakah wali abdal seramai 60 orang atau 40 orang itu bermula dengan generasi tabi'in? Start bila? Bila mula? Kalau tidak sahabat, generasi yang mula-mula ada wali abdal ni bila? Cuba ceritakan. Cuba jelaskan itu. Tak dapat jelaskan. Kalau kita kata ia bermula dengan generasi tabi'in. Adakah seramai itu sahajakah di kalangan mereka orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut? Tabi'in ni ramai. Tiba-tiba 40 orang, 60 orang saja yang ada sifat itu. Seolah-olah yang lain itu ahli bid'ah lah. Ramai lagi tu. Tabi'in yang mulia. Yang diakui oleh Nabi sebagai khairul qurun. Qarni thumma alladhina yalunahum. Hanya ada 60 orang. Ini tak masuk akal. Seolah-olahnya ini satu penghinaan terhadap golongan tabi'in. Hanya seramai itu sahaja dari kalangan generasi umat Islam yang terpilih selepas generasi sahabat? Ini benda yang kita kena tanya. Benda yang kena tanya apabila berhadapan dengan sesuatu hadis. Jangan telan saja. Sebab itu orang tak suka dengan ahlul hadis ni. Terutamanya ahli bid'ah. Orang-orang yang suka sangat saya hadis maudhu'. Sebab apa? Dia boleh dedahkan kepalsuannya. Dia boleh cerita benda ni karut. Jadi orang-orang yang suka kepada benda-benda tu dia tak senang hati. Dan benda ni dapat kita lihat di tempat kita sekalipun sekarang ni, kan? Dipandang dengan pandangan yang serum. Padahal kata ikut Nabi, sayang kepada Nabi. Tetapi hadis maudhu' kalau disebarkan tak kisah. Mana boleh macam tu? Buat bid'ah main-mainnya. Mudah-mudah saja. Main-main saja. Kalau semakin orang cerita, semakin lagi keras kita. Orang kata maulud ni tak ada zaman Rasulullah. Tak pernah sahabat buat maulid. Imam-imam besar tak pernah buat. Selawat beramai-ramai berdiri sampai begitu. Sekarang ni kadang-kadang kita dengar di masjid-masjid.
Setiap kali lepas sembahyang pula dia berselawat. Berselawat dengan berzanji itulah. Baca berzanji itu. Tala'al badru alaina, marhaban jaddal Husaini. Tiap lepas sembahyang pula dia buat. Tengok. Ahli bid'ah. Adakah di zaman tabi'in dulu begitu? 60 orang saja yang jaga sunnah. Yang lain buat bid'ah. Pelik tu. Tak boleh tipu. Sebab itulah ulama pertikaian. Kalau ada orang kata ada yang sahih. Yang sahih pun kandungan dia tu. Kandungan dia, sanad dia saja sahih. Kandungan dia tu macam mana? Kena tengok juga. Kalau sampai menghina, merendahkan darjat tabi'in, merendahkan darjat sahabat, merendahkan darjat tabi'in. Siapa mereka tu? Jadi ulama ni ramai. Bukan 40 orang, bukan 60 orang. Kalau kita kata sufi yang betul pun bukan seramai itu, lebih lagi. Tiba-tiba dikatakan ada di Syam sahaja. Kalau sahabat kau tabi'in kau, di Syam sahaja. Jadi sahabat dan tabi'in di tempat lain tak boleh ada, walaupun ada sifat itu. Ini macam mana cara penilaian itu? Yang ketujuh, tidakkah Sayyidina Ali kemudiannya apabila berperang dengan Sayyidina Muawiyah berasa tersindir dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wali abdal yang hanya terdapat di Syam itu antara sifat istimewanya ialah kesejahteraan hati dan kejujuran mereka terhadap pemerintah-pemerintah. Itu dalam terjemahan tadi kita dah bagi. Bukankah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olahnya menyindir dan mengingatkan Sayyidina Ali tentang pengikut-pengikutnya yang tidak mempunyai sifat istimewa tersebut? Sayyidina Ali tak terasa ke? Sepatutnya kita kata kalau Sayyidina Ali betul memang meriwayatkan hadis ini, dia tak akan berperang dah dengan Muawiyah. Dia ingat hadis ini saja dia akan berhenti berperang. Kenapa dia terus berperang? Bertelagah. Kenapa? Sebab dia rasa dia betul. Padahal hadis ini menunjukkan orang Syam itu betul. Orang Syam itu sikapnya tidak melampau, sikapnya tidak mengikut bid'ah. Mereka patuh kepada pemimpin. Mana baguslah. Sayyidina Ali tak terfikir ke tu. Jadi ini sebab itu kita kata tak ada kena-mengena pun dengan Sayyidina Ali. Itu saja dikaitkan dengan nama dia. Kalau betul lah dia meriwayatkan hadis ini, sepatutnya dia tidak berperang lagi dengan orang-orang Syam yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Sepatutnya dia menerimanya dengan penuh hormat dan mengutamakannya. Sebab tentu sekali yang disokong oleh wali abdal pemerintah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau kita katakan di zaman sahabat Muawiyah, maknanya ahli Syam, orang-orang Syam semua sokong dia. Antara yang sokong itu ialah 60 wali abdal atau 40. Sepatutnya Sayyidina Ali yang tahu hadis ini cukup dah tu. Mana tentulah lebih lagi Muawiyah. Apa aku nak berperang dengan dia ni? Tidakkah dia tak berasa bersalah dalam keadaan itu? Jawabnya sebenarnya tak ada pun cerita ni dikaitkan dengan Sayyidina Ali. Guna nama Sayyidina Ali sahaja. Sayyidina Ali tak pernah pun dengar Nabi SAW kata begitu. Kalau betul dia dengar, tentu lagu macam lain jadinya. Macam lain. Dan dia mesti berasa tersindir. Sebab apa? Memang dalam sejarah diketahui di dalam kitab-kitab Syiah sendiri, Nahjul Balaghah misalnya, disebutkan perbezaan di antara pengikut Sayyidina Muawiyah di Syam dengan pengikut Ali di Iraq. Pengikut Ali itu diberi gambaran yang teruk sangatlah. Memang teruklah. Tak baguslah. Jadi betul lah apa yang diriwayatkan dalam riwayat ni, bahawa pengikut pemimpin di Syam itu jujur terhadap pemimpin-pemimpinnya. Betul lah. Jadi macam mana nak lawan dengan mereka? Di sebelah sini pula ramai sekali orang-orang yang bermasalah. Sehingga kemudiannya kalau kita tengok dalam sejarah, bila dia marah kepada Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, orang-orang di Kufah, di Iraq ni, dia tikam Sayyidina Hasan, tembus paha dia. Sampai begitu. Memang dia tidak jujur dengan pemimpin-pemimpinnya. Orang-orang Iraq ni.
Baik. Yang ke-8, jika riwayat contoh pertama itu benar, maka sepatutnya ramailah di kalangan sahabat dan tabi'in memihak kepada pasukan Syam yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah semasa bertelingkah dengan pihak pasukan Kufah yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Kerana itu merupakan salah satu petunjuk bahawa pasukan Syam berada di atas kebenaran. Wali Abdal berada di kalangan orang-orang yang berada di Syam, bukan di kalangan orang-orang yang berada di Kufah. Tentu sekali begitu, tapi jawabnya tidak. Lebih kurang sama saja, sama ramai. Dan kalau betul cerita ni, mestilah sahabat-sahabat yang berkecuali itu tidak akan berkecuali lagi. Mereka akan berpihak kepada Muawiyah. Tetapi kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terlibat dalam semua pertelingkahan, tak masuk dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, tak ada dia. Usama bin Zaid tak masuk, Abu Hurairah tak masuk, Abu Sa'id Al-Khudri tak masuk, Abu Musa Al-Ash'ari tak masuk. Ini sahabat-sahabat yang berkecuali. Tak mahu duduk sebelah Muawiyah, tak mahu duduk di sebelah Ali. Kalau ada betul cerita ni, mesti dia masuk di sebelah Muawiyah. Kenapa tak masuk? Menunjukkan mereka tak tahu pun cerita ni. Yang ke-9, salah satu tanda kepalsuan riwayat itu ialah di dalamnya terdapat seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Ali dengan katanya, wahai Ali. Ini juga merupakan semboyan mudah untuk anda memutuskan tentang kepalsuan sesuatu hadis. Lihat usul ke-17 di dalam buku ini. Usul ke-17 memang sebut. Kalau riwayat-riwayatnya ada sebut ya Ali, itu riwayat palsu. Cuba tengok di sini, saya sebagai contohnya saya nak tunjuk ni. Yang inilah yang saya sebut dalam cetakan sekarang ni. Sebagai contohnya. Ini sudah dicetak. Yang ni termasuk dalam apa? Jilid 1. Sebab 99 usul ni insya-Allah akan berada dalam 2 jilid. Ni cuba tengok ni hadis. Ni usul contoh kedua. Ni usul 17. Hadis-hadis yang bermula dengan seruan ya Ali, maudhu' atau dhaif semuanya kecuali hadis berikut. Ini saja yang sahih. Kalau ya Ali ada sebut ya Ali di dalamnya, jadi hadis yang kita baca tadi ada ya Ali sebut gitu. Ini contoh. Ya Ali, idza tazawwadta fala tansal basal. Wahai Ali. Jadi ini jilid 1 ni dalam cetak sekarang ni. Belum lagi terbit. Belum lagi terbit. Wahai Ali, apabila engkau berbekal, maka janganlah engkau lupakan bawang besar. Banyaklah yang macam ni ya Ali ni. Jadi termasuklah juga yang kita bincang hari ini ada sebut wahai Ali. Ini satu tanda bagi kita yang telah belajar tentang usul dirayah, itu penting. Kita tahu kalau ada sebut ya Ali, yang sahihnya ada berapa? Satu saja. Yang lain semua tidak sahih. Kalau tidak maudhu' pun dia dhaif. Ini contoh kedua. Okey. Contoh keduanya, saya rasa setakat itulah. Kalau kita pergi yang kedua ni nampak panjang pula. Dan saya pun sebenarnya belum selesai menghabiskan tulisan ini. Contoh yang ketiga tu boleh dikatakan belum lengkap lagi. Jadi saya rasa setakat inilah. Yang kedua ni memang sudah lengkap dah yang kedua ni. Cumanya kalau kita baca lagi jadi ambil masa jugalah. Saya rasa setakat itulah dulu kita bincang hari ini untuk kita bincang-bincang tentang kuliah pertama kita tadi, Sahih Bukhari, dan setakat yang kita baca hari ini tentang usul yang ke-56. Boleh kita bincang. Jadi setakat itulah dulu pembentangan saya untuk hari ini. Wallahu alam. Cuma kita ada masalah, silakan kalau ada nak bincang, nak tambah ke ataupun ada kemusykilan ke tentang yang pertama tadi, dan yang ini pun termasuk yang ini. Silakan. Ada apa-apa masalah? Maulana, Ya. saya ada satu soalan tentang perawi hadis. Ada kemungkinan untuk perawi hadis ni terdiri daripada mereka yang cacat panca indera contohnya? Itu maksudnya. Memang ada. Banyaklah. Terutamanya kalau mata itu memang
mata, telinga, banyak sekali. Setengah-setengah tu di peringkat awalnya tidak, di peringkat akhirnya begitu. Memang banyaklah. Kalau kita kata cacat lah, orang cacat itu ramai sekali. Bukan seorang dua lah, ramai. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ini kita gabungkan soalan untuk yang tadi dan yang baru sekejap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. ada satu persoalan. Ya. Adakah ini anak tidak pasti, tapi anak mau kepastian. Adakah ulama berikhtiyat ni menggunakan kaidah hadis yang selain daripada hadis sahih, seperti hadis dhaif? Adakah itu menjadi satu kaidah bagi ulama ulama fikih macam tu? Macam mana Soalan tadi? Di peringkat awal tu, yang awal tu saya tak berapa jelas. Bagi anak mau tanya pasal adakah ulama menggunakan kaidah ijtihad kalau jika tidak menjumpa hadis yang sahih itu mereka menggunakan hadis selain daripada hadis sahih. Ya, boleh berlaku gitu. Sekiranya hadis dhaif itu tidak bercanggah dengan syariat yang diterima, yang sedia ada. Tidak bercanggah dengan hadis sahih misalnya. Boleh. Itulah sebabnya Imam Ahmad berkata al-hadis dhaif aqwa min ar-ra'yi. Hadis dhaif itu lebih kuat daripada ra'yi, pendapat. Dalam keadaan itulah, kalau ia tidak bercanggah dengan usul syariat, kalau ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, dan kalau ia tidak berkait dengan akidah, atau kalau ia berkait dengan akidah tapi ada sokongannya, berupa ayat Al-Quran ataupun hadis, itu memang diterima. Hadis dhaif pun boleh terima, tetapi dengan syarat-syarat itulah, boleh diterima. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ardi. Saya Maulana. Ya. Saya nak tanya tentang status hadis daripada Imam Tirmizi dalam Al-Syama'il. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Madinah bercahaya terang ketika Rasulullah datang dan kota itu malap kerana kepergian baginda. Jadi Imam Al-Munawi rahimahullah katanya yang paling sahih ialah tiap-tiap juzuk daripada juzuk kota Madinah itu menjadi cerah dengan cahaya secara hakikatnya, bukan kesan. Bagaimana tidak, walhal baginda itu zat dirinya pada keseluruhannya adalah cahaya. Jadi yang ni rujukan Munawi ni dalam syarah Al-Syama'il Tirmizi. Di tepi syarahan Mula Ali Qori. Ya. Saya nak tanya, adakah manhaj Imam Al-Munawi ni kecenderungan dia ke arah Sufism? Kiranya betul, maka apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik itu bermaksud cahaya maknawi ataupun hidayah, bukan cahaya hisi, betul tak? Mohon pencerahan Maulana lah. Ya. Jadi Munawi ni memang dia ada kecenderungan itu. Saya belum kemukakan, insya-Allah dalam perbincangan ini usul ke-56 ni juga insya-Allah saya akan kemukakan contohnya. Munawi ini memang kecenderungan dia agak kuat kepada Sufism itu. Sebab itu dia pakai cahaya hakiki, makna cerah, macam cerah matahari lah kalau macam tu. Bersinar lah. Atau apa bezanya sinar matahari dengan sinar Nabi? Tengah hari ke malam. Kalau malam jadi lampu lah, warna cerah. Begitu kan? Tentu sekali tidak. Semuanya pasang pelita. Pada ketika itu, pasang jamu. Kalau malam. Kalau siang pun cerah kerana matahari lah. Bukannya kerana cerah Nabi. Nak tahu macam mana cerah Nabi dengan cerah matahari. Ni kita nampak benda ni, kebun kita ni sebab cahaya matahari ke cahaya Nabi? Apa bezanya antara dua cahaya tu? Kan timbul banyak masalah tu. Kecuali kalau kita kata cahaya maknawi. Itulah yang difahami oleh kebanyakan ulama. Kalau cahaya maknawi tidak boleh lah. Islam itu cahaya juga. Dalam Quran pun sebut apa nama cahaya? Yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Apakah kegelapan itu kegelapan malam kepada siang? Tentu sekali tidak begitu.
Kegelapan itu maksudnya daripada kesyirikan, kekufuran, penyelewengan kepada nur. Nur itu mana keadilan, itu cahaya kepada Islam lah. Itu semua maknawi. Kalau kita kata hakiki, maka timbul banyak masalah. Bagaimana sahabat tahu ini cahaya Nabi bukan cahaya matahari? Akan timbul kalau tengah hari. Kemudian kalau tengah malam, sahabat-sahabat tak pasang filter lah. Atau macam mana? Kalau seperti bulan tu kan, cahaya lah. Cahaya macam mana? Seperti bulan, kan seperti matahari. Atau macam mana? Akan timbul banyak masalah. Dengan sebab itu, kita kena berhati-hatilah. Walaupun pensyarah-pensyarah ni, ini semua mutaakhirin, bukan mutaqaddimin. Bukan mutaqaddimin. Kita kena utamakan salaf. Baru selamat. Yang mutaakhirin macam-macam, dia terpengaruh dengan fahaman itu, fahaman ini. Sebab itu ramai juga alul hadis yang duduk pertahankan Khadir itu masih ada lagi, masih hidup panjang umurnya. Itulah sebabnya, sebab terpengaruh dah dengan benda luar. Terpengaruh benda luar. Kalau dalam bahasa Arab, yang boleh menjadi hujah ialah al-Arabul Arba, bahasa Arab tua, orang-orang Arab dulu, sebelum orang Arab bergaul dengan bangsa Ajam. Itu yang menjadi hujah dalam bahasa Arab. Adapun yang telah bergaul dengan masyarakat yang bukan Arab, bahasa Arab asal dia dah punah, dah rusak dah. Sebab itu syair-syair mereka, kata-kata mereka tidak menjadi hujah dalam bahasa Arab. Contohnya, kalau Imru'ul Qais itu tidak Islam pun, sebelum Nabi lagi. Syair dia As-Sam'ul Mu'allaqat diterima dan jadi hujah dalam bahasa Arab. Boleh dia dijadikan sebagai bukti dan syahid, dipanggil syahid. Tetapi Mutanabbi hebat juga, orangnya apa kurangnya Mutanabbi. Buat syair ada dewannya sendiri. Tapi kata-kata Mutanabbi, bahasa yang digunakan oleh Mutanabbi tidak menjadi hujah. Sebab apa? Satunya dia sendiri, itu bukan Arab pun. Kalau Arab pun, Arab yang bercampur dengan bangsa lain. Jadi Arab dia tu, ketulinan dia tu sudah terjejas. Begitu juga dengan dalam bab agama ini, kalau nak cari akidah atau fahaman yang betul, yang bersih, kena kembali kepada salaf dalam memahami Quran dan hadis. Orang kemudian pun boleh juga, boleh, bukan kata tak boleh, tapi kena tapis sedikit. Setengah-setengah tempat tu kena nilai lah, kena tengok dulu. Misalnya macam sahabat kita Hardi tadi sebut, Munawi, baguslah dia sebut begitu. Kalau sebab kita boleh tahu terus. Jadi Munawi ini memang kecenderungannya sangat kuat kepada sufi, sangat kuat. Bahkan dalam kitab dia tu ada banyak dia pakai istilah-istilah sufi itu, sehingga menyebabkan jadi berubahlah makna asal hadis itu. Itu antara yang kekurangan dia lah. Jasa dia, kelebihan dia pun banyak, kita kena hormat juga. Tetapi begitulah keadaan ulama mutaakhirin. Itulah secara ringkasnya Hardi. Wallahu a'lam. Terima kasih Maulana. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Ya. Berkenaan dengan kita sedia maklum lah, berkenaan dengan hukum talqin ni ada khilaf lah di kalangan ulama berkenaan keharusan untuk lakukan ataupun tidak. Cuma tertarik berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', yang beliau sendiri seolah-olah cenderung kepada pendapat yang mengharuskan talqin. Cuma persoalan saya berkenaan dengan hadis yang dijadikan hujah itu, kalau tak silap saya hadis itu dhaif. Jadi adakah Imam Nawawi antara yang beramal dengan hadis dhaif, ataupun ada jawapan lain atau hujah lain yang berkenaan dengan menggunakan hadis dhaif yang berkaitan dengan talqin ni? Itu saja. Dia memanglah ada khilaf itu. Iyalah, setengah orang kata khilaf itu mu'tabar. Tapi bagi saya tidak mu'tabar itu. Tidak mu'tabar itu. Sebab hadis-hadisnya alasannya tidak kuat. Dhaif. Bahkan yang maudhu' pun ada juga. Jadi bercampur baur di situ. Sepatutnya tidak diamalkan lah. Kemudian kalau ada yang amalkan, bukan orang di semua tempat. Di sebelah Syam sahaja antara yang ada mengamalkannya. Kemudian kalau kita nak cari yang lebih kuat lah, yang lebih kuat, kita tengok sahabat, berapa orang yang buat. Kalau kita terima adalah seorang yang buat, misalnya kita kata Abu Umamah, ada.
Kenapa sahabat lain tak buat? Itu masalahnya. Antara perkara yang perlu ada dalam pertimbangan kita untuk diamalkan ialah amal sahabat. Kita kena tengok. Kenapa sahabat tak buat begitu? Sama juga dengan letak pelepah tamar tu dekat kubur. Dan kalau dah tengok dah Nabi buat tu, satunya Nabi buat semua kubur ke? Tidak. Sebab itu kita tengok nak sahabat tak buat. Sebab dia faham. Kalau ada itu terkecuali itu, tak boleh dijadikan hujah pun. Tetapi ialah kalau begitu memanglah Imam Nawawi ni dia terima, dan dia juga terpengaruh dengan orang-orang sufi, antaranya apa namanya Khadir itu. Padahal kalau mengikut ulama-ulama hadis, dia sendiri pun kata tak ada yang sahih. Inilah buktinya dia pakai hadis dhaif. Kadang-kadang dia pakai pendapat-pendapat tadi. Itulah benarnya. Jadi itu ialah sebab itulah ulama-ulama kata ilmu mutaqaddimin itulah yang terbaik. Yang apa ni mutaakhirin ini ada bercampur baur. Itulah. Jadi Imam Nawawi juga tak mestinya apabila dia sebut tu maknanya kita elok ikut. Bagi kita yang belajar hadis ni tengok mana yang kuat. Adakah hadis yang kuat? Kalau tak ada tak perlu buat. Kemudian tengok pula sahabat-sahabat ada ke tidak buat? Tak ada buat. Itulah sebesar-besar dalil buktinya. Sebab kita ni ialah Ahlus Sunnah, jamaah sahabat. Jadi setengah-setengah orang je kata sahabat ni kalau dia buat seorang saja pun tak apa dah kita boleh ikut. Kenapa yang nak ikut yang seorang tu? Yang ramai lagi kenapa tak mau ikut? Kenapa yang nak ikut yang lemah tu? Banyak lagi yang sahih. Kenapa tak mau ikut itu? Itulah masalahnya. Tapi pilihan tu masing-masing lah. Seorang tu bebas memilih kan. Begitu je lah. Ya. Wallahu'alam. Okey, terima kasih Maulana. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana macam kita nak tangani orang yang baca hadis maudhu' di kalangan saudara sendirilah. Contoh baru ni saya balik kampung, besok saudara sendiri dia mengaji pondok pasti tumbuh. Tapi baca hadis tentang itulah Nur Muhammad tu dalam macam mana tu lah. Bagi nasihat sikit. Ya, kita terutamanya orang-orang yang ada kemahiran dalam bidang hadis. Ini yang pertama-tama sekali kena buat. Orang-orang yang ada kemahiran dan belajar hadis, dia tu kena tampil ke hadapan. Kena kemukakan perkara yang sebenarnya. Bincang dengan secara ilmiah. Kemudian daripada atas pergi ke bawah. Sedikit demi sedikit sampai ke akar umbi. Dia kena buat begitu. Lama-lama insya-Allah lah, macam sekarang ni pun banyak dah telah dibuat. Apabila dibincangkan orang dah nampak dah benda tu tak boleh, benda tu tak ada, benda tu memang palsu, tak boleh. Kalau kita nak takwil, nak pertahankan lagi tak boleh. Kita akan terbalik kalau kita cuba mempertahankannya. Kita akan terbalik, kita akan dipandang serum. Setelah orang ramai betul-betul faham, dalam keadaan tak faham lagi memanglah begitu, tapi akhirnya dia akan menang yang benar. Yang benarnya itu hadis Nur Muhammad itu memang tidak sahih, bahkan palsu. Jadi benda inilah yang kita kena sebarkan peringkat-peringkat lah. Jadi yang pertama sekali kita kena bersihkan pemikiran masyarakat ni, jangan ada sangka buruk, tuduh menuduh terhadap satu sama lain, sebab dia kesan dia buruk. Misalnya bila dikatakan Wahabi kepada seorang ahli ilmu, jadi dia dah tawar ilmu dia tak mahu terima terus. Ini bahaya kepada orang ramai. Jadi pihak berkuasa agama sepatutnya mengawal keadaan ini. Jadi kalau kawal misalnya, jangan benarkan orang tuduh orang begitu, sebab kesan dia buruk. Padahal orang itu tidak pun. Akhirnya ilmu yang benar dia tidak dapat. Terhalang daripada mendapat ilmu yang benar kerana fitnah-fitnah yang disebarkan ini. Antara yang perlu kita kena bersihkan masyarakat ni, pemikiran dia tu jangan duduk menuduh tu. Jangan sangka orang bukan-bukan. Dan bersikap terbuka. Jangan kita nampak kita saja segala-galanya ilmu. Saya pun belajar pondok Pasir Tumbuh juga dulu. Saya tahu semua tu memang di pondok ni memang dia mengajar begitu, selapis begitu. Tapi saya bernasib baik kerana dapat sambung lagi belajar di luar negara, dan di situlah kita dapat benda-benda ni.
dapat mengesan kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam sistem pengajian hadis di pondok-pondok tempat kita. Dia memang selapis. Memang selapis. Nur Muhammad apa tu saya sendiri pun bertemu. Memang dalam kitab-kitab Jawi terutamanya memang ada. Jadi benda ni tak sepatutnya dibiarkan terus begitu. Tak sepatutnya. Tapi kadang-kadang sikap taksub itulah yang merugikan diri sendiri. Wallahualam. Saya rasa setakat itulah dulu hari ni. Dah orang azan itu masuk zuhur. Wallahualam. Assalamualaikum.